Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum apa-apa kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okey, terus tengok buku. Yang buku muka surat 11. Peraturan bilik sains. Dah? Okey dah. Peraturan bilik sains ni Ustaz akan habiskan hari ni juga. Terus pergi muka surat 12. Okey, muka surat 12 ni macam inilah. Peraturan bilik sains. Kat sekolah kita ada bilik sains tak? Jawapannya tak ada Bukan tak ada, belum ada. InsyaAllah ada. Mungkin nantilah. Nanti insyaAllah doa-doa. Peraturan pertama, sebelum masuk ke bilik sains kena beratur. Sebelum masuk bilik sains juga kena minta kebenaran guru sebelum masuk. Masa awak nak balik, awak kena bersih dan kemas bilik sains. Okey, kenapa kena beratur? Kenapa kena beratur? Sebabnya supaya awak tak berebut masuk, supaya tak berlaku kecederaan, awak tak tolak. Sebab dalam bilik sains ni banyak benda yang mudah pecah. Benda yang mudah pecah, benda yang mudah jatuh. Awak kena hati-hatilah. Kenapa kena bersih dan kemas semula sebelum keluar? Supaya orang yang guna selepas awak guna nanti dia selesa lah. Kalau awak biar je bersepah, meja bersepah, sinki bersepah, apa-apa ni semua ni tingkap tertutup, nanti dia tak selesa lah awak, dia nak pakai. Kalau dia tinggal pula macam tu, awak pula pakai, nanti awak rasa macam mana? Kotornya tempat ni, malah lah nak masuk. Jadi tak seronok lah masuk bilik sains. Bila awak masuk bilik sains ni satu perkara yang seronok. Kalau Ustaz lah, kalau Ustaz masuk bilik sains, Ustaz rasa seronok masuk bilik sains. Semua Ustaz nak pegang, tapi tak boleh semua pegang lah. Sebelum masuk bilik sains juga kena minta kebenaran guru. Minta kebenaran guru sebelum masuk ke bilik sains. Kenapa? Nanti kalau ada apa-apa, bolehlah kita boleh cikgu bantu sekiranya ada apa-apa. Kalau masuk bilik sains tanpa kebenaran guru, nanti jika berlaku apa-apa, guru tak boleh bantu sebab guru tak tahu awak dekat mana. Perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang, dilarang bergurau, bermain, berlari di dalam bilik sains. Bilik sains bukan tempat bermain bukan tempat berlari sebab banyak benda boleh pecah ni. Bikar ni boleh pecah, senang pecah. Ni ada sinki, ada bucu meja lagi. Bucu meja ni dalam bilik sains ni, InsyaAllah nanti kita bilik sains akan buat dia se-kid friendly yang boleh. Seterusnya, dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Tak boleh makan dan minum dalam bilik sains. Kenapa? Sebab dalam bilik sains ni ada bahan kimia yang mungkin boleh masuk dalam makanan awak makan, nanti awak akan berlaku keracunan makanan. Bukan sebab makanan tu basi sebab ada bahan kimia masuk dalam awak punya makanan. Tak boleh makan dan minum dalam bilik sains. Kenapa? Menjadikan bilik sains bersih dan kemas. Ni tengok ni. Dia jadikan bilik sains ni bersih dan kemas. Sama juga macam kelas awak. Kelas awak suka bersih kemas ke awak suka kotor dan bersepah? Mana satu awak suka? Mestilah awak suka bersih dan kemas kan? Bersih dan kemas lagi awak suka daripada kotor dan bersepah. Supaya awak masuk kelas tu awak rasa selesa. Taklah awak rasa tak selesa masuk kelas kan? Sama juga macam bilik sains. Kita prefer bilik sains ni kemas dan bersih. Apa yang akan berlaku jika awak tidak mematuhi peraturan bilik sains? Mungkin yang pertama awak suka buang sampah dalam sinki boleh tersumbat. Bila awak tak suka mengemas dan tak suka membersihkan, ni sampah ni bersepah, kerusi ni menganggang, ni benda ni terbiar atas meja saja. Tak boleh Bilik sains akan menjadi kotor dan bahaya. Kotor dan bahaya tu, kotor untuk orang lain pakailah selepas awak. Bahaya ni untuk semua orang. Bahaya untuk semua orang. Jika ada berlaku apa-apa, awak boleh terkena simbahan asid ke, terkena jatuh ke, tersadung kerusi ke. Jadi yang itu kita tak nak. Bila awak minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains, proses belajar awak akan dapat dilakukan dengan berkesan. Bila awak tak minta kebenaran guru, awak main masuk keluar je, nanti proses pembelajaran awak akan terganggu lah.
Kawan-kawan awak yang nak belajar pun terganggu. Kawan awak yang tak nak belajar lagi terganggu. Awak keluar masuk saja. Kenapa bermain di bilik sains tak boleh? Sebab boleh mencederakan awak diri awak sendirilah, dan pembelajaran tidak dapat dilakukan. Sebab kita masuk bilik sains ni tujuan utama kita belajar dengan suasana yang sangat seronok bagi ustaz lah. Okey, itu sahaja untuk topik bilik sains, topik peraturan bilik sains ni. Sekarang ustaz nak awak buka buku ni dan buat muka surat, latihan muka surat. Muka surat 8, 9 dan 10 unit 1, unit 2 buat muka surat 11 dan 12. Buat latihan bermula daripada muka surat 8 sehingga muka surat 12. Muka surat 8 tandakan right pada cara mengendalikan spesimen dan membersihkan peralatan sains dengan betul. Okey, tandakan right satu saja. A tanda 1, B tanda 1, C tanda 1. Muka surat 9, lakarkan semula apa yang ada di atas. Ni lakarkan semula ni. Ni awak kena lakar. Lakar bukan tekap Lakar adalah lakaran freehand. Lakaran bukan tekap, lakar sahaja. Muka surat 11 sama juga, tandakan right dan pangkah. Muka surat 10, sorry. Muka surat 10 tandakan right pada cara penyimpanan yang betul dan pangkah pada cara penyimpanan yang salah. Okey, tanda right dan pangkah je lah. Muka surat 11, peraturan bilik sains. Tandakan right pada peraturan bilik sains yang dipatuhi oleh murid berdasarkan gambar. Awak tandakan right lah, mana satu yang betul, mana satu. Awak tandakan right saja pada mana satu gambar yang betul. Dan yang terakhir sekali, muka surat 12. Apakah yang terjadi jika peraturan bilik sains tidak dipatuhi? Tengok gambar pertama, muka surat 12, gambar pertama ni, muka surat ni, muka surat ni. Gambar pertama, dia bergurau di dalam bilik sains. Apa yang akan terjadi? Adakah bilik sains kemas ataupun adakah bilik sains bersepah? Gambar kedua, dia tidak beratur dengan elok di dalam bilik sains. Dia berlari semasa masuk ke dalam bilik sains. Apa yang akan terjadi? Adakah terjatuh? Adakah dia beratur dengan keadaan elok? Seterusnya, dia makan di dalam bilik sains. Apa yang akan terjadi? Adakah makanan akan tumpah ataupun yang satu lagi? Okey, itu sahaja hari ini. Jangan lupa buat latihan muka surat 8 hingga 12 untuk hari minggu ni lah. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.